Salam sejahtera pada semua student. Jadi hari ini saya akan sambung dengan tajuk 6.3 iaitu kawalan kewangan. Okey, sebelum kita teruskan, kita kena faham dulu apa maksud kawalan kewangan. Kawalan kewangan merupakan salah satu pendekatan yang berkesan bagi mengawal prestasi keseluruhan firma. Kawalan kewangan melibatkan perkara seperti peraturan, perundangan dan selain daripada itu teknik untuk mencegah sekiranya berlaku pengagihan dana yang tak berpatutan. Salah satu kaedah yang digunakan ialah analisis nisbah kewangan. Ini membantu firma membolehkan mengesan kelemahan dan kekuatan sesebuah firma. Baiklah, kita teruskan dengan penyediaan belanjawan tunai. Belanjawan tunai merupakan perancangan aliran tunai yang membolehkan syarikat merancang akan keperluan tunai untuk satu tempoh jangka pendek pada masa hadapan. Belanjawan tunai juga disediakan untuk menunjukkan aliran tunai mingguan ataupun bulanan supaya pihak pengurusan dapat mengawasi aliran tunai dengan lebih teliti. Sekiranya mengalami kekurangan tunai, pengurus akan mendapatkan pembiayaan tambahan seperti pinjaman dan sebagainya, dan jika lebihan, maka lebihan itu akan dijadikan sebagai satu pelaburan jangka pendek. Belanjawan tunai terdapat 4 komponen utama yang pelajar perlu fahami. Pertama, penerimaan tunai. Yang kedua, pembayaran tunai. Ketiga, perubahan tunai bersih. Dan yang terakhir sekali, pembiayaan yang diperlukan atau pelaburan yang hendak dilakukan. Baiklah pelajar, kita akan perhatikan satu persatu komponen yang pertama sekali, penerimaan tunai. Apakah yang perlu anda fahami dalam penerimaan tunai? Okey, firma meramal bila dan berapakah kutipan daripada jualan yang telah dilakukan sebab jualan akan membawa pulangan ke dalam perniagaan iaitu penerimaan tunai. Komponen penerimaan tunai termasuk semua aliran masuk tunai dalam tempoh perancangan kewangan seperti jualan tunai, penghutang dan penerimaan tunai yang lain. Okey, faham pelajar? Seterusnya kita akan perhatikan iaitu pembayaran tunai. Apa itu pembayaran tunai? Pembayaran tunai termasuk segala aliran keluar tunai sepanjang tempoh perancangan kewangan. Contoh adalah seperti pembelian barangan, pemiutang, bayaran sewa, bayaran cukai dan sebarang bayaran yang melibatkan urusan perniagaan. Komponen ketiga adalah perubahan tunai bersih. Baki tunai akan diperolehi setelah semua kutipan dilakukan dan ditolak dengan pembayaran. Jadi penerimaan tolak dengan segala pembayaran. Sekiranya baki negatif, apabila kutipan lebih rendah daripada pembayaran, maka firma perlu menguruskan pinjaman untuk pembiayaan. Dan sekiranya bakinya positif, firma perlu memikirkan untuk melabur wang tersebut. Contoh seperti dalam security boleh pasar dan yang paling kerap adalah dalam bentuk simpanan tetap yang boleh dicairkan pada bila-bila masa. Dan akhir sekali, komponen yang keempat, pembiayaan yang diperlukan. Okey, belajar. Bahagian ini menunjukkan jumlah wang yang diperlukan oleh firma untuk menampung kekurangan tunai yang wujud setelah mengambil kira baki tunai awal dan baki tunai akhir. Adakah lebihan atau kurangan? Pembiayaan jangka pendek akan dibuat oleh syarikat jika syarikat mempunyai kurangan tunai pada sesuatu tempoh. Itu berlakunya kurangan. Manakala jika syarikat mempunyai lebihan tunai,
maka akan membuat pelaburan jangka pendek tunai untuk mendapatkan faedah. Ia lebih baik daripada membiarkan tunai tersebut dalam keadaan yang tidak membawa keuntungan. Berikut adalah format belanjawan tunai. Format ini mempunyai lajur dan juga ruang-ruang yang anda perlu isi. Kita ada 4 lajur iaitu tempoh, bulan. Kalau sekiranya 3 bulan maka ada 3 lajur yang berlebihan lah. Kalau 6 bulan kita kena ada 6 lajur. Okey, jadi dalam penerimaan tunai seperti yang tertera, segala penerimaan tunai direkod dalam penerimaan tunai dan dijumlahkan. Dalam pembayaran tunai pun sama. Segala pembayaran yang melibatkan urusan perniagaan direkodkan. Sebagai contoh, macam belian tunai, akaun belum bayar, belanjawan pemasaran dan sebagainya. Dan jumlahnya dijumlahkan sebagai pembayaran tunai. Okey, komponen ketiga anda boleh perhatikan di sini adalah perubahan tunai bersih di mana jumlah penerimaan ditolak dengan jumlah pembayaran. Okey, dan kemudiannya adalah kita akan perhatikan ada bahagian pembiayaan dan sebagainya. Format belanjawan tunai dan latihan akan diterangkan secara detail dalam kelas tutoran masing-masing oleh tutor masing-masing. Okey, untuk mendapat gambaran yang lebih jelas. Okey, baiklah. Sikit lagi iaitu tentang peranan. Apakah peranan belanjawan tunai sebagai alat kawalan? Pertama sekali, untuk mengawal keluar masuk wang, untuk memastikan syarikat mempunyai tunai yang mencukupi supaya dapat menyelesaikan segala tuntutan tunai sebagai contoh daripada pembekal, pekerja dan kerajaan. Pekerja dari segi pembayaran gaji sebagai contoh, kerajaan dari segi pembayaran cukai dan pembekal untuk membayar balik bekalan yang disediakan ataupun stok yang disediakan. Yang kedua, peranan kedua untuk memastikan kewangan syarikat berjalan dengan lancar sepanjang tempoh perancangan. Contohnya, pencapaian sebenar dapat dibanding dengan apa yang dirancang. Okey, sekiranya terdapat perbezaan jumlah bagi tunai seperti yang dirancang, maka perubahan perlu dibuat supaya kembali kepada apa yang dirancang. Inilah tujuan alat kawalan yang merupakan belanjawan tunai yang disediakan oleh sebuah. Sekianlah tamat tajuk 6. Okey, dan pelajar akan mengikuti tajuk yang ke-7 iaitu nilai masa wang. Dan sekian, terima kasih.